Okay, Assalamualaikum dan juga selamat pagi. So, hari ni kita nak tengok tajuk baru. Okay, sebelum saya terlupa, ada satu soalan 2C kalau tak silap saya, iaitu ciri-ciri unsur peralihan, soalan PS1. Ciri-ciri unsur peralihan, ada saya cakap, mula-mula saya tolak kan membentuk ion berwarna, saya tolak sebab sepatutnya sebatian berwarna. Tetapi rupa-rupanya dalam buku teks dia memang tulis ion berwarna. So disebabkan dalam buku teks tu memang dia menggunakan ion berwarna, jadi kita terima. Kalau ada yang saya tolak untuk jawapan tersebut, tolong PM cikgu. Okay, semalam ada seorang siapa? L kot, ada PM cikgu. So yang lain tolong PM cikgu juga Okay. So memandangkan kita dah bermula PDPR, jadi kertas ujian PS1 tu kamu tetap kena buat pembetulan. Kamu hantar pada saya bila dah naik nanti. Ataupun kalau ada boleh hantar kat sekolah, nanti cikgu maklumkan kemudian. Okey, so untuk hari ni kita nak belajar tentang elektrolisis larutan aqueous. Okey, so kita punya kriteria kejayaan ada 2 sahaja. Okey, hari ni kita just belajar yang surface dulu. Okey, yang pertama kita punya kriteria kejayaan adalah kamu dapat menyatakan 3 faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan aqueous. Okey, ada 3 faktor, iaitu faktor kepekatan, faktor siri E0, kedudukan ion dalam nilai E0 dalam siri E0, dan juga faktor jenis elektrod. Okey, kemudian apabila kamu boleh menyatakan 3 faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan aqueous tu, kamu boleh menerangkan. Okey, kamu boleh menerangkan proses elektrolisis dalam larutan kuprum 2 sulfat dan karbon. Okey, cikgu akan tengok 2 faktor dulu hari ni. So sekarang kamu boleh tengok modul muka surat 53, ada sedikit errata. Boleh nampak ke? Okey, ada sedikit errata, iaitu dekat bahagian keupayaan elektrod piawai. Okey, yang dekat sini. Cuba kamu tengok. Okey, kamu tengok anion dengan E0 lebih rendah kan dia tulis, betul tak? Okey, E0 yang lebih rendah tu kamu potong, kamu gantikan dengan negatif. Gantikan dulu. Nanti cikgu akan terang balik. Okey, rendah tu kamu gantikan dengan negatif. Okey, yang mana untuk katot, cation dengan E0 lebih tinggi, tinggi tu kamu ganti, potong, kamu gantikan dengan positif. Betul kan yang itu? Itu dia punya pembetulan. Okey. Okey, kemudian dekat pembetulan yang kedua, yang ini saya dah bagi dekat kamu, betul. Masa awal kita naik sekolah semuka, cikgu dah bagi dekat kamu untuk kamu tampal. So cikgu harap kamu dah tampal. Okey, tips. Untuk bahagian tips ni, cikgu ada bagi tak dekat kamu tips ni? Pembetulan dia. Senyap je, boleh dengar ke suara cikgu ni? Ke cikgu cakap sorang-sorang? Boleh Seorang je respon tu, boleh ke tak? Okey. So, yang bahagian ion yang dinyacas, yang baris yang ketiga, untuk cation kita tak guna istilah tinggi atau rendah, tapi kita guna istilah positif atau negatif. So, kamu tolong buat pembetulan untuk yang cikgu nyatakan ni. Okey, dah ke? Kalau dah, cikgu nak masuk yang baru, iaitu kita nak lihat okey, kita nak lihat 3 faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Okay, sekejap. Okay, so kita nak lihat dekat sini 3 faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis larutan aqueous. Okay, yang ini tak ada dalam
Yang ni tak ada dalam modul. Buku teks ada, cuma bukan maksud cikgu yang cikgu nak terang ni ada dalam modul, tapi nota ni tak ada dalam modul. So nanti kamu snap lah gambar dia ya. Okey, so dia ada 3 faktor. Okey, kita lihat. 3 faktor. Okey, yang pertama adalah faktor nilai keupayaan elektrod piawai. Okay. So yang pertama adalah nilai E naught. Okay, yang pertama adalah nilai E naught. So kita lihat apakah syarat-syarat untuk kita menggunakan nilai E naught. Okay, syarat-syarat untuk kita menggunakan nilai E naught yang pertama. Okay, yang pertama mestilah dia punya syarat dia yang pertama dia menggunakan elektrod karbon. Okay, dia menggunakan elektrod karbon dan dia menggunakan larutan elektrolit yang cair. Okay, elektrolit cair. So, sekiranya kamu lihat elektrolisis itu menggunakan larutan elektrolit cair dan juga dia menggunakan elektrod karbon iaitu elektrod lengai. Jadi kita mengambil kira faktor pemilihan anod dengan katod. Okey, kalau untuk anod, okey, untuk anod kita ambil kira nilai E naught lebih negatif. Okay, nilai E naught di anode mesti lebih negatif ataupun kita kata kurang positif. Okay, kat situ tu. So, cikgu ulang balik. Kalau faktor yang pertama untuk E naught, nilai anode kita ambil kira nilai E naught yang lebih negatif atau kurang positif. Okay. Manakala di katod, okay, di katod, nilai E naught kita pilih yang lebih positif dan kurang negatif. Ada tak yang macam confused nak faham, yang takut terbalik positif dengan negatif tu? Ada tak yang tak berapa nak faham? Ada tak yang tak faham? Kalau tak faham tanya, jangan diam je tau. Okay, so cara kamu nak ingat senang je. Anode yang akan tertarik adalah anion, betul tak? So anion nilai charge dia anion charge dia adalah charge negatif. Jadi untuk kita pilih ion apa yang akan tertarik ke anode, kita ambil ion yang mempunyai nilai E naught dia lebih negatif. Kalau katod, ion yang tertarik kepada dia adalah ion positif, betul tak? Jadi kita tengok ion positif mana yang nilai E naught dia lebih positif. Okey, itu adalah faktor yang pertama. Okey. Faktor yang kedua adalah sekejap. Faktor yang kedua adalah faktor kepekatan larutan. Kepekatan larutan. Okey, bila masa kita nak ambil kira untuk faktor yang kedua? Okey, faktor yang kedua ni kita syarat-syarat dia sekiranya dia menggunakan elektrolit yang ada anion halida. Halida ni apa? Kalaulah dia menggunakan natrium klorida. Okey, contoh dia natrium klorida. Apa lagi? Apa nama? Natrium bromida, lagi kuprum klorida. Kuprum 2 klorida. So, klorida, iodida, bromida ni, ini klorida, bromida, iodida ni adalah anion halida. Kalau ada sahaja elektrolit yang elektrolit yang di mana anionnya adalah ion halida, so kita ambil kira faktor kepekatan. Dan lagi satu, selain daripada tu, syarat dia mestilah mempunyai larutan elektrolit yang pekat. Okey, yang pekat.
Macam mana kita nak tahu dia pekat kalau dia tulis larutan kuprum 2 sulfat pekat. So kita tahu dia pekat. Tapi kalau dia bagi nilai, contohnya 0.1 mol. 0.1 mol tu kita katakan dia pekat. So kalau nilai dia lebih daripada 0.01 mol, okey, kalau dia 0.01 mol dan ke atas, kita kata dia adalah larutan yang pekat. Faham Okey. So pemilihan dia untuk anode. Anode kita tak tengok dah nilai inode. Okey, untuk anode tu kita tak tengok dah nilai inode. Kita ambil nilai anion halida tadi. Kita pilih je anion halida tadi. Boleh? Okey. Manakala di kathod, di kathod kita ambil cation yang nilai inode dia lebih positif atau kurang negatif. Itu syarat dia. Okey, kalau untuk anode tak ada masalah. Dekat anode kita terus ambil anion halida tersebut yang akan dioksidakan. Manakala kathod kita ambil kira faktor nilai inode yang lebih positif lah atau kurang negatif. Okey, faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga, cikgu kecilkan sikit kat sini. Okey, faktor yang ketiga adalah faktor jenis elektrod. Okey, faktor yang ketiga adalah jenis elektrod. Okey, macam mana jenis elektrod ni? Jenis elektrod ni kita tengok, kita baca dia punya elektrolisis tu, dia mesti menggunakan elektrod yang reaktif. Okey, dia guna elektrod reaktif. Apa contoh elektrod reaktif ni? Okey, contoh dia adalah elektrod kuprum atau argentum. Kalau dia menggunakan dua jenis elektrod ini, kita ambil kira faktor yang ketiga. Kenapa jadi 4 ni? Ni faktor yang ketiga bukan yang keempat. Ini faktor yang ketiga, iaitu jenis elektrod. Kalau dia guna je elektrod reaktif, maka kita ambil kira faktor yang ketiga. Okey, jadi kalau dia guna elektrod reaktif, jadi dekat anode, dekat anode, proses pengoksidaan yang berlaku di anode tu bukan lagi anion. Bukan lagi anion tapi logam elektrod tadi. Logam elektrod tadi yang akan mendermakan elektron. Logam elektrod tadi yang mendermakan elektron untuk melakukan proses pengoksidaan. Manakala di kathod, di kathod kita masih lagi mengambil kira faktor yang sama, iaitu nilai inode cation. Kita pilih nilai inode cation yang lebih positif ataupun yang kurang negatif. Okey, faham tak setakat ni? Faham tak setakat ni? Senyapnya semua orang. Arif, Muhammad Ashraf, Amirul Arif je yang respon. Yang lain senyap je. Boleh tak? Faham tak setakat ni? Faham. Faham Alright, good. Okay, so kita nak tengok soalan. Okay, mula-mula saya ingat nak buat perbezaan antara elektrod kuprum dengan elektrod karbon. Tapi tak jadilah. Okay, kita terus tengok modul. Kita terus tengok modul muka surat 54. Ini errata. Ini errata muka surat yang saya dah bagi kat kamu tu. So, cikgu teruskan sahaja. Ini pun cikgu dah bagi errata dekat kamu. Ini pun cikgu dah bagi. Kita nak tengok latihan 44. Cikgu punya paparan ni mungkin tak sama sikit lah dengan kamu. Muka surat 54. So muka surat 54, kamu tengok dekat sini, dia kata terangkan proses elektrolisis yang berlaku. So dekat sini dia kata, soalan dia kata rajah menunjukkan sesunar radas bagi elektrolisis
larutan, larutan natrium sulfat aqueous dengan elektrod platinum. Okey, kalau dia sebut platinum, okey, kamu gariskan kamu highlightkan yang ini, larutan natrium sulfat, larutan sulfat aqueous. Aqueous tu dia bukan pekat lah. Okey, dengan elektrod platinum. So platinum ni dia sama juga macam carbon tadi. Ini sama juga dengan karbon, bermaksud dia adalah logam yang tidak reaktif ataupun lengai. Jadi kita nak ambil kira faktor yang pertama ke, kedua ke, ketiga? So kita nak ambil kira faktor yang pertama ke, kedua ke, ketiga ni? Yang pertama, betul. Okey, faktor yang pertama iaitu kita nak kena tengok nilai E naught. Okey, so sekarang kita lihat dahulu. Okey, pada rajah, kat sini ada banyak errata tau. Jadi kamu tolong betulkan sikit lah errata tu kejap lagi. Okey, pada rajah, labelkan terminal anode dengan cathode. Okey, yang mana satu anode, yang mana satu cathode. Okey, yang ini adalah anode, yang ini adalah cathode. Okey, Y ni cathode, X ni anode. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok ion yang hadir. Yang kedua mesti kamu tengok ion-ion yang hadir di dalam elektrolit. Okey, natrium sulfat. Okey, so dalam natrium sulfat, ion-ion yang hadir adalah ion natrium, ion hidrogen, ion sulfat dan ion hidroksida. Okey, sekarang untuk ion natrium dengan ion sulfat tak ada masalah kan, sebab memang itu daripada natrium 2 sulfat. Mana datang ion hidrogen dengan hidroksida ni? Okey, mana datang ion hidrogen dan hidroksida ni? Ada tak yang tahu mana datang ion ni? Air. Daripada air. Sebab apa? Sebab dekat sini dia kata larutan natrium sulfat aqueous. So mesti ada air. So air tu dia akan bercerai menghasilkan ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey. So sekarang kita tengok proses yang berlaku di penurunan. Penurunan adalah proses pengoksidaan. Okey, dan okey, errata dekat sini. Sekejap silap-silap. Erratanya dekat sini. Mana errata dia? Okey, ini tak ada errata. Okey, so ini anode adalah pengoksidaan. Ini cathode penurunan. Okey. Alright. So, first kali kita lihat dahulu ion yang tertarik. Okey. First kita nak tengok ion yang tertarik di cathode. So, ion apa yang akan tertarik di cathode? Ion natrium dan ion hidrogen. Ada dua ion yang akan tertarik ke cathode, iaitu ion natrium dan ion hidrogen. Okey. Manakala di anode, ion yang akan tertarik adalah ion sulfat dan juga ion hidroksida. Okey. So, ion itu yang tertarik. Antara dua ion ini, ion mana yang akan dipilih untuk dinyah cas? Okay, jadi untuk kita nak pilih ion mana yang dinyah cas, itu yang kita tengok syarat-syarat tadi. Kita tengok yang faktor pemilihan tu. So sekarang kita punya faktor pemilihan kita yang pertama iaitu nilai E naught. Jadi kamu kena buka siri E naught. Kamu kena tengok berapa nilai E naught untuk ion natrium. Jumpa tak ion natrium? Berapa nilai E naught dia? Nilai E naught ion natrium. Negatif 2.71. Negatif? Berapa? Cikgu tak dengar suara kamu. 2.71. Lagi sekali? 2.71. E naught untuk natrium adalah negatif 2.71. Ada dalam modul. Manakala hidrogen berapa nilai E naught dia? Kosong
0.00. Dalam modul kamu, dia tulis air, betul tak? Dia tulis air, water, H2O, betul tak? Dalam modul. Latihan 44 je. Muka surat, latihan 44, muka surat 54. Kamu rujuk modul tau. Okey, dia kamu tulis tolong potong, potong air tu, gantikan dengan H+. Tolong potong. Tu errata. Sama juga dengan dekat anode. Okey, asalnya dia tulis air. Kamu tolong potong air tu, kamu tulis OH-. Okey, kemudian kamu tulislah nilai E0 untuk sulfat adalah positif 2.01 volt, manakala nilai E0 untuk hidrogen kamu tengok dekat sini tengok dekat sini hidrogen. Hidroksida. Yang ini. Hidroksida mana hidroksida? 0.04 yang ni itu adalah hidroksida positif 0.40. Okey. Seterusnya kita lihat ion yang akan dipilih. So ion yang dipilih untuk dinyahcas, kita ambil kiralah nilai nilai E0 tadi. So E0 ni kita tengok untuk katot, kita ambil kira nilai ion yang lebih positif. So yang lebih positif adalah ion hidrogen, betul? Ion hidrogen. Sebab apa? Sebab nilai E0 ion hidrogen adalah lebih positif dari nilai E0 ion natrium. So ion yang dipilih adalah ion hidrogen kerana awak tolong padam nilai E0 H2O tu lebih tinggi tu awak potong. Itu salah. Awak potong, awak letak gantikan H2O tu dengan H+. Lebih tinggi tu kamu gantikan dengan lebih positif. Lebih positif daripada ion Na+ dalam siri E0. Macam tu buat. Sekejap cikgu ada call lah. Kejap ya. Alright. So, itu dia punya ion yang dipilih. So, kita tengok yang kedua. Yang kedua untuk anode. Cikgu terang untuk katot dulu ion H+ yang dipilih sebab ion ni dia lebih positif daripada ion natrium dalam siri E0. Jadi proses yang berlaku. So cikgu dah tulis kat situ ion yang dipilih dengan reason dia So proses ini adalah proses. Proses yang berlaku adalah H+. Ion H+ akan apa? Katot proses menerima ke melepaskan elektron? Menerima. So dia akan menerima elektron. Membentuk apa? H2, iaitu gas hidrogen. So kalau kita tulis persamaan dia akan dapat H+ tambah elektron hasilkan H2. So dekat sini ada dua hidrogen. So dekat depan ion cikgu letak 2, elektron pun cikgu letak 2. So barulah dia seimbang. Itu untuk setengah persamaan. Cikgu punya paparan ni dia macam lari sikit dia ke bawah. So itu setengah persamaan. Pemerhatian.
pemerhatian dia adalah gas tidak berwarna terbebas. Okey, pemerhatian dia gas tidak berwarna terbebas. Gas apa yang terbebas ni? Gas ni lah. Gas hidrogen. So, gas hidrogen yang terbebas. Itu dia punya inference. Okey, pemerhatian apa yang kita nampak daripada eksperimen. So, kita akan nampaklah dekat katot ni ada gelembung gas yang terbebas. So, inference dia, gas yang terbebas tu adalah gas hidrogen. Okey, faham ya untuk katot. Okey. Kemudian untuk anode, untuk anode macam mana pula? Untuk anode dia macam ni. So tadi kita dah tengok ion yang tertarik ada dua, iaitu ion sulfat dengan ion hidroksida. And then kita kena tengok dia punya nilai E naught untuk setiap ion-ion tersebut. Okay, so daripada nilai E naught tadi kita kena tengok untuk anode, kita tengok nilai anion yang lebih negatif. So yang lebih negatif yang mana? Tak ada, dua-dua positif kan. So kita tengok lebih negatif atau kurang positif. So kurang positif adalah mana kurang positif? Mestilah ion hidrogen. Sebab ion hidrogen positif 0.40, sulfat positif 2.01. So ini yang kurang positif. Okey. So kita katakan ion yang tertarik di anode untuk dinyacas adalah ion hidroksida. Lebih sebab apa ion hidroksida yang dipilih? Sebab ion hidroksida kurang positif. Kamu tolong potong yang H2O tu dalam modul kamu, H2O lebih rendah tu kamu potong ion hidroksida kurang positif daripada ion apa tadi? Lagi satu ion sulfat kan, SO42 negatif dalam siri E naught. Okay, so itu reason kenapa ion itu yang dipilih. Okay, so proses yang akan berlaku di anode adalah ion OH minus hidroksida dia akan menderma elektron membentuk apa? Bentuk air dan gas oksigen. Okey, persamaan dia macam mana? Persamaan ni kamu kena hafal. Okey, kamu kena hafal. Macam mana cikgu buat? 4 orang hutan. Okey, 4 orang hutan dia akan masuk ke dalam hutan. Bila dia keluar, anak panah ni dia keluar hutan 4 orang hutan keluar hutan, dia akan bawa keluar 1 tangki oksigen, 2 tangki air dan 4 biji apple. Cikgu ulang, 4 hidroksida dia akan mendermakan elektron iaitu 4 apple tu menghasilkan 1 mol oksigen dan 2 mol air. Cara nak hafal, cikgu ulang lagi sekali. 4 orang hutan, dia akan masuk hutan, keluar daripada hutan, dia bawa 4 apple, 1 tangki oksigen, 2 tangki air. Okey. So pemerhatian yang kita akan nampak, gas tidak berwarna terbebas. Okey, gas tidak berwarna tu apa? Gas tidak berwarna tu adalah gas oksigen. Inilah gas yang tidak berwarna ni, gas oksigen yang terbebas. Okey, dalam modul kamu dekat kolom baris yang bawah sekali tu dia tulis persamaan ion, ada tak? Ada tak persamaan ion? Ada. Dia dalam tajuk ni tak ada pun persamaan ion. Kamu potong persamaan ion. Okay, dia cakap persamaan setengah je. Kamu potong persamaan ion, kamu tulis tindak balas. Okay, kamu tulis apa? Tindak balas. So, dekat katot, tindak balas yang berlaku adalah tindak balas penurunan. Dan di anode, tindak balas pengoksidaan. Okay. Yang persamaan setengah yang dia dah tulis dekat buku tu pun kamu potong. Memang salah. Dua-dua salah. Kamu ambil persamaan setengah yang baru. Okay, boleh tak faham setakat ini?
Boleh faham tak setakat ini? Senyap je. Boleh cikgu. Okey. Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, so sekarang kita nak tengok yang B. B ni dah ada jawapan. Okey, tapi kamu kena banding dengan modul kamu sebab ada pembetulan. Okey, yang B ni adalah proses elektrolisis bagi kuprum. Okey, kuprum 2 klorida cair. Dia mesti tulis cair ke pekat ke ataupun dia bagi nilai kepekatan larutan tersebut dengan elektrod karbon. Okey, ni dia bagi. So, bila dia bagi macam ni, okey, pada rajah labelkan terminal anode dengan katod. Okey, sebelum kita tengok soalan, kita kena tentukan faktor pemilihan untuk hasil elektrolisis. Kat sini kuprum 2 klorida cair, elektrod karbon. Jadi kita nak guna faktor yang mana satu? Faktor nilai inot ke, faktor kepekatan ke, faktor jenis elektrod ke? Faktor yang mana satu kita nak guna? Dia ada ion halida. Okey, tak dengar lagi sekali. Kepekatan larutan. Kepekatan larutan. Okey, kita tengok balik kepekatan larutan. Apa syarat dia? Mana kepekatan larutan tadi? Okey. Kepekatan larutan betul. Dia ada anion halida. Tengok syarat yang kedua. Syarat yang kedua dia mesti menggunakan larutan elektrolit yang pekat. Okey, jadi disebabkan dia mempunyai elektrolit yang pekat, soalan kita pekat ke cair? Soalan kita ni pekat ke cair? Cuba tengok balik. Cair. Jadi kita tengok nilai E naught. Okey, so kita kena guna nilai E naught. Okey, so kita tengok macam mana kita nak selesaikan. So first kali mestilah kita tentukan apakah yang manakah terminal anode dengan katod. Okey, so elektrod P ni adalah anode, manakala elektrod Q ni adalah katod. Okey. Okey, so kita lihat ion yang hadir di dalam kuprum 2 klorida. So ion yang hadir adalah ion kuprum 2 positif, ion hidrogen, ion klorida dan ion hidroksida. Okey, so dua ni dia akan tertarik ke mana? Dia akan tertarik ke katod. Okey, manakala dua ini dia akan tertarik ke mana? Dia akan tertarik ke anode. So sekarang cuba kita tengok katod dengan anode. Ni katod. Okey, ini adalah anode. Okey, first kita lihat dahulu yang berlaku di katod. Okey, so ion yang akan tertarik ke katod adalah ion kuprum dan ion hidrogen. Okey, tolong buat pembetulan sikit dalam modul kamu tu. Ion kuprum adalah ion bawah ion kuprum tu adalah ada air kan? Kamu potong air tu, kamu tuliskan ion H+. Okey, modul tu ada banyak sikit errata untuk tajuk ni. Okey, kemudian kamu tengok nilai E naught. Nilai E naught untuk ion kuprum adalah positif 0.34 volt. Mana saya dapat, saya rujuk pada siri E naught. Okey, saya kena rujuk pada siri E naught. Okey, manakala nilai E naught untuk hidrogen adalah 0.00. Dekat dalam modul tu asalnya dia tulis 0.83. Kamu potong 0.83. Kamu jadikan dia 0.00. Saya dah bagi dah kat situ. Okey. Setakat tu So sekarang kita tengok ion yang dipilih untuk dinyahcas di katod. Okey, yang ini adalah katod. Cikgu kena tulis, nanti saya lupa. Okey, cikgu tulis sini adalah katod. Ini adalah anode.
Okey, so dekat katod, ion yang dipilih, macam mana kita nak tentukan ion mana yang dipilih? Kita kena tengok nilai E0. Dekat katod, kita kena ambil nilai E0 yang lebih positif atau kurang negatif. So ni yang lebih positif mestilah ion kuprum sebab nilai dia adalah 0.34. Hidrogen 0.00, dia dekat bawah sikit lah kan. So yang lebih positif adalah ion kuprum. Sebab itulah ion kuprum yang dipilih. Okay, ion kuprum yang dipilih. Sebab apa ion kuprum dipilih? Sebab E0, nilai E0 ion kuprum lebih positif daripada nilai E0 ion hidrogen dalam siri E0. Dalam modul kamu, dia tulis lebih tinggi. So, kamu tolong potong, jangan buat lebih tinggi tapi lebih positif. Okay, tolong potong tinggi tu gantikan dengan positif. Okay. So itu adalah ion yang dipilih untuk dinyacas. Okay, proses yang berlaku di katod. So dia dah pilih ion kuprum. So ion kuprum ni akan menerima elektron membentuk atom kuprum. Okay, ion kuprum akan terima elektron membentuk atom kuprum. So persamaan setengah dia adalah Cu2+, menerima dua elektron dan menghasilkan logam kuprum. So logam kuprum yang terhasil ni, kuprum warna apa kelas? Kuprum warna apa? Warna pepejal perang. Okey. So pepejal perang akan terbentuk. Itu pemerhatian yang kita nampak lah. So pepejal perang tu adalah kuprum. So inference dia logam kuprum terbentuk. Ataupun kamu boleh juga sebut ion kuprum diturunkan. Tapi cikgu lagi senang lah sebut yang pertama ni, kuprum terbentuk. Okey. So dekat bahagian bawah tu bukan persamaan ion tapi adalah tindak balas. Tolong potong persamaan ion ni, jadikan dia tindak balas. So tindak balas yang berlaku di katod kita katakan tindak balas penurunan sebab ion kuprum menerima elektron. Okey, boleh ya setakat ni? Cikgu laju sangat ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey. Sekarang kita lihat pula. Kita lihat pula di anode. Okey. Di anode tadi disebabkan dia menggunakan kuprum 2 klorida cair, jadi kita ambil kira faktor nilai E0. Kalau pekat baru kita terus ambil ion klorida. Tetapi sebab dia cair, kita tak boleh terus ambil ion klorida. Kita kena tengok dulu nilai E0. So nilai E0 ni kita kena pilih yang lebih negatif. Sebab anion kan charge negatif. So kita pilih ion yang lebih negatif nilai E0 dia. Tapi kat sini positif. So nilai yang lebih negatif atau kurang positif. Okey. So yang kurang positif yang mana? 1.36, 0.4. Mestilah yang ini, iaitu ion hidrogen. Okay. So ion hidrogen yang akan dipilih. Ni ion hidrogen yang akan dipilih. Sebab apa ion hidrogen yang dipilih? Sebab nilai E0 ion hidrogen kurang positif. Bukan lebih rendah ya, tapi kurang positif daripada nilai E0 ion klorida dalam siri E0. Tolong betulkan. Okay. So proses yang berlaku di anode, dia dah pilih ion hidroksida tadi. Ion hidroksida ni akan melepaskan elektron membentuk gas oksigen dan juga air. Okay, dia akan ion hidroksida melepaskan elektron membentuk gas oksigen dan air. Okay, dekat situ persamaan setengah yang dia dah tulis dekat modul kamu tu salah ya, bukan air. Kita memang tak guna air. Kita fokus on ion, bukan molekul tetapi ion. So, inilah dia. So, persamaan setengah untuk proses ion hidroksida mendermakan elektron. Macam mana kita hafal?
4 orang hutan masuk hutan, bawa keluar 1 tangki oksigen, 2 tangki air dan 4 biji apple. Boleh? Hafal So, kalau kamu tak hafal nanti kamu lupa. Macam mana ada yang nak tanya ke macam mana dapat 4 OH tu? Dia yang asal dia macam ni. OH minus. Okay, dia akan derma elektron. Betul tak? Derma elektron dia akan hasilkan oksigen dan air. Dengan elektron. Okay, dia derma elektron. So, macam dah dapat 4. Okay, so kita tengok dekat sini. Okay, dekat sini ada 2 oksigen. So, sini ada 1. So, kita kena genapkan dia. Okay, kita genapkan dia. Kita letaklah 2 dekat depan ni. So, jadilah 2 oksigen. Sini 2 oksigen. Dia 4 oksigen. Bila 4 oksigen dekat sebelah kanan, kita letaklah sebelah kiri 4. Bila cikgu letak 4 dekat sini, hidrogen pun dah jadi 4. So, 4 hidrogen balance tak? 2 darab 2, 4. So, dah balance. So, disebabkan ion hidroksida ni charge negatif. So, darab dengan 4 dekat depan, dia akan jadi 4, negatif 4. So, bilangan charge mesti sama dengan elektron. So, sini yang cikgu letak 4. So, yang nak sedang sebut, kita kata 4 orang hutan OH. 4 orang hutan, masuk hutan, keluar, bawa keluar 1 tangki oksigen. 1 ni kat sini lah. 2 tangki air dan 4 biji apple. Alright. Boleh dah? Okey. So, pemerhatian yang terbentuk dekat anode, pemerhatian dia adalah gas tidak berwarna terbebas. So, gas tidak berwarna terbebas tu inilah gas oksigen. So, inference dia gas oksigen terhasil. So, proses ataupun tindak balas yang berlaku di anode adalah tindak balas pengoksidaan. Okey, boleh tak? Boleh. Okey. So, cikgu nak minta kamu buat yang C tu. Okey, so latihan kamu hari ni. Okey, latihan kamu ada lagi masa 15 minit. Kamu buat latihan C, D dan latihan 45. Latihan 44 C dan D. Latihan 45. Kemudian cikgu nak minta kamu hantar melalui Google Classroom. Boleh ke? Boleh. Tapi kamu nak tengok yang jenis faktor elektrod ke? Nak. Okey, cikgu terang kat kamu. Okey, cikgu nak tunjuk beza sekejap. Okey, cikgu tunjuk kat sini. Okey, kita lukis kat sini sikit. Okey, so cikgu nak tengok ada 2 set elektrolisis. Okey, saya. Okey, so ini set elektrolisis yang pertama. Okay, ini set A. Okey. Ini set B. Okay. So, cikgu labelkan ya. Okay, so, ini dia menggunakan elektrod karbon. Okay, 2 ni dia menggunakan elektrod karbon. Yang ini dia menggunakan elektrod kuprum. Okay, so kedua-duanya menggunakan larutan yang sama iaitu larutan larutan kuprum 2 sulfat cair. Okey, so kita nak lihat dahulu proses yang berlaku di set A. Okey, di set A kita nak tengok yang mana satu anode, yang mana satu kathod. So ini adalah anode.
Ini adalah katot. Betul tak? Okay. So ion yang hadir di dalam kuprum 2 sulfat cair adalah ion kuprum 2 positif, ion sulfat 2 negatif, ion H plus hidrogen dan ion hidroksida. Okey. So, yang pertama kita tengok dulu set A. Okey, anode di set A. Okey. So sebelum tu kita nak tahu dahulu nilai E naught untuk kuprum, ion kuprum. Nilai E naught dia berapa? Berapa nilai E naught ion kuprum? 0.34. 0.34, positif 0.34 volt Okey, alamak. Dia dah macam blocking pula. Cikgu tak tulis lah dia punya unit dia. Okey, manakala nilai E naught untuk hidrogen adalah kosong. Okey. Okey, sekarang cikgu nak tahu dulu nilai E naught untuk sulfat berapa? Sulfat berapa sulfat? Cari cepat. Dalam buku tu ada kan? Dalam jadual. Positif 2.01, betul tak? Jumpa tak? Okey, so cikgu dah tuliskan nilai E naught untuk sulfat dan juga untuk ion hidroksida. Okey, so faktor yang pertama, set A, dia ambil kira faktor yang mana? Faktor yang pertama. Kenapa faktor yang pertama? Sebab apa? Sebab dia menggunakan elektrod karbon dan dia menggunakan kuprum 2 sulfat yang cair. So dekat anode, ion yang akan ke anode adalah ion sulfat, yang tertarik ke anode adalah ion sulfat dengan ion hidroksida, betul tak? Betul tak? Betul. Tapi antara dua ni, ion mana yang akan dipilih? Ion mana yang akan dipilih? Kita tengok Hidroksida. nilai ion hidroksida. Sebab apa ion hidroksida? Sebab dia kurang positif, betul? So ion dekat anode, ion OH minus yang akan dipilih kerana nilai E naught ion hidroksida dia lebih kurang positif. Cikgu guna simbol kurang positif. Ini syarat dia. Okay, sama dia lebih negatif atau kurang positif. So apa yang berlaku dekat ion OH minus ni? Okay, so apa yang berlaku? OH minus dia akan menderma elektron. So OH minus akan derma elektron, hasilkan air, hasilkan 2 tangki air, oksigen, air dan 4 biji apple. So sini 4 orang hutan. So yang terhasil dekat anode adalah gelembung gas tidak berwarna. Okey, gelembung gas yang tidak berwarna. Okey, sebab apa? Sebab oksigen yang terbebas. Okey, sekarang kita tengok pula di katot. Cuba kecilkan sikit supaya kamu boleh tengok Okey, yang berlaku di katot pula. Okey, katot. Okey, so dekat katot mestilah kat ion, betul tak? Sama ada ion kuprum dengan ion hidrogen. Tapi ion mana yang akan dipilih dekat katot? Kuprum ke hidrogen? Kuprum. Kuprum. Sebab apa kuprum? Sebab apa kuprum? Sebab lebih positif. Yes, pandai. Ion kuprum dipilih kerana E naught kuprum, ion kuprum lebih positif.
So apa yang berlaku dekat katot ni? Yang berlaku dekat katot adalah Cu2+, dia akan terima elektron membentuk logam kuprum. Okey, dia membentuk logam kuprum. So kita akan nampaklah pemerhatian dia. Okey, pepecal perang terenak. Okey, pepecal perang terenak atau terbentuk. So kenapa pepecah perang terenak? Pepecah perang terenak tu adalah kerana logam kuprum ataupun atom kuprum terhasil. Okey, tadi untuk set A. Sekarang kita tengok pula set B. Okey, dekat set B, kita tengok dulu proses yang berlaku di anode. Okey, dekat anode, untuk set B, nampak tak dia guna elektrod apa? Dia guna elektrod kuprum. So apabila dia menggunakan elektrod yang reaktif dekat anode, jangan tengok ni ion lagi dah. Tak ada ion pun yang akan tertarik ke anode, sebab logam kuprum tu sendiri yang akan melepaskan elektron. So untuk dekat anode tak ada ion yang tertarik, tak ada ion yang dipilih. Dia terus pergi ke proses. So proses yang berlaku di anode adalah atom kuprum ni akan melepaskan elektron membentuk ion kuprum. So persamaan setengah dia macam mana? So persamaan setengah dia, Cu akan dermakan elektron membentuk ion kuprum. Macam itulah. Okay. So pemerhatian yang kita akan dapati, pemerhatian dia elektrod kuprum ni akan menipis. So pemerhatian dia, elektrod kuprum menipis. Elektrod kuprum menipis. Itu adalah pemerhatian. Elektrod kuprum akan menipis. Sebab apa dia menipis? Sebab kuprum tu dioksidakan, ataupun dia mengion, mendermakan elektron. Manakala di katot, di katot kita tengok sama ke tak dengan yang tadi. Di katot, katot faktor pemilihan dia semua sama kan, kita tengok nilai E0. So, kalau kita tengok nilai E0, kita kena pilih ion mana yang akan tertarik, ion kuprum. So ion kuprum, ion kuprum akan dipilih. Ion kuprum akan dipilih untuk dinyahcas. Ion kuprum dipilih untuk dinyahcas. Kenapa kita kata ion kuprum yang dipilih? Sebab dia lebih positif, nilai E0 ion kuprum lebih positif daripada nilai E0 ion hidrogen. So ion kuprum dinyahcas, kita katakan ion kuprum ni akan menerima menerima elektron membentuk kuprum. So apa persamaan setengah dia? Cu2+ akan terima elektron membentuk kuprum. So pemerhatian yang kita akan nampak adalah pepecal perang. Inilah pemerhatian, pepecal perang terbentuk. Pepecal perang terbentuk dan inference dia kita katakan kuprum terhasil. So untuk yang ini, so nampak tak hasil perbezaan? Untuk kat katot, kalau cikgu kecilkan sikit, kamu boleh nampak dekat katot sama tak
Sama tak dia punya persamaan, sama tak hasil yang terbentuk dekat katot? Dekat katot sama tak hasil dia? Untuk dua set tadi. Sama. Sama kan? Sebab dekat katot dia tak ada masalah. Katot dia tak ada faktor untuk pemilihan hasil dekat katot. Yang akan nampak berbeza adalah di anode. Nampak? Untuk set A, okey, set A, gelembung gas yang terhasil iaitu gas oksigen yang terhasil. Tapi untuk set B, kita nampak hasil yang terbentuk di anode adalah elektrod kuprum yang menipis. Kalau dekat A tadi gelembung gas tak berwarna yang terhasil. So dalam elektrolisis larutan aqueous, kamu kena tengok dulu betul-betul apa bahan yang diguna. Elektrolit tu pekat ke tak? Kemudian tengok elektron apa yang dia guna. Okey? Okey, ada soalan tak nak tanya setakat ni? Ada tak soalan nak tanya setakat ni? Ada soalan tak nak tanya? Belum lagi kot. Belum lagi. Okey. So kalau macam tu, cikgu nak minta kamu buat latihan. Okey. Kamu terus buat latihan sampai habis elektrolisis. Kamu buat sampai muka surat. Sekejap ya, cikgu tengok. Okey, kamu siapkan sampai muka surat 63. Okey, kamu buat latihan daripada muka surat 50 55, 54 dah, 55 sampai 63. Boleh? Kamu boleh hantar dekat cikgu sehari sebelum raya. Sehari sebelum raya tu, kamu make sure dah siap, submit dekat Google Classroom. Nanti cikgu akan upkan dia punya assignment. Okay, so kalau tak ada soalan nak tanya, cikgu stop sampai sini dulu. Kita jumpa lagi selepas kamu bercuti hari raya. Okay, bye semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik. Okay, salam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.